Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basarihi وأطلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita sambung musalli, kitab musalli. Muka surat ke-8 Jawi 13 daripada bawah. Rumi 32. Kita yang ke-7, rukun sembahyang yang ke-7, iaitu sujud. Kita dah selesaikan, belum lagi, belum, sujud belum habis, separuh sujud. Sebelum ni kita bahas berkaitan dengan sujud adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Sujud pula 2 kali. Sujud mesti ada tamakninah. Masuk 2 kali diselangi dengan duduk di antara 2 sujud. Lepas tu pula kita bahas berkaitan dengan bila nak sujud 7 anggota. 7 anggota, dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Dan 7 anggota tadi tu hanya dahi je tak boleh berlapik. Tangan, lutut, kaki boleh kalau berlapik. Okey. Yang maksud tak boleh berlapik tu hanya dahi tu, maksudnya tak boleh berlapik tu habis semua. Penuh. Kalau ada sedikit yang kena lantai, kena bumi, sikit aja mana-mana dahi pun dah memadai walaupun dia tutup. Yang kata tak boleh tu tutup semua dahi tu, baru tak sah. Kalau dah terlapik maka tariklah, kena tarik kena bawa, kena tarik macam mana kan? Kalau dah terlapik. Kalaulah lapik tu atas sejadah tak ada masalah, sebab itu dia kira bumi. Lapik kapet, lapik sejadah, lapik apa hamparan tak ada masalah, sebab dia dikira bumi. Yang tak boleh lapik, jika yang kata tak boleh lapik tadi adalah lapik dengan pakaian dia. Yang tak boleh lapik dengan pakaian dia. Contohnya dia pakai ridak ni, pakai ridak ni sampai dah tekan depan, dia sujud atas ridak. Yang mana ridak ni dia bergerak, ridak ni pun bergerak. Itu kira pakaian dia. Itu tak boleh. Yang tu tak boleh. Kemudian kalau perempuan lagi biasa jadilah. Kalau perempuan dia punya kain telekung kan besar, tu tak boleh lah, sebab dia bergerak, kain dia tu bergerak juga. Tapi kalaulah, ni buat contoh je, mungkin tak berlaku lah. Kalaulah serban dia tu panjang sangat, lapik dahi tak ada masalah, dengan syarat dia bergerak, serban dia tu tak bergerak. Contohnya ekor serban ni panjang sampai ke depan, dia bergerak. Kalau nak kira bersambung lah. Dia bergerak, serban dia tu tak bergerak. Kalau sujud atas tu tak apa. Sujud atas tu tak ada masalah. Ni perbahasan lepas semua ni. Kalau katalah dia sujud atas daun, kita nak faham maksud ni. Dia sujud atas daun, dia semayang dekat mana-mana kan. Sujud atas daun. Bila dia sujud atas daun, tak ada masalah, sebab daun tu kat bawah. Kemudian bila dia duduk di antara 2 sujud, daun tu melekat kat dahi dia. Bila dia sujud kali kedua tak sah dah. Sebab daun tu dah kira macam dia pakaian dia lah. Macam tu lah istilah dia panggil. Itu yang kita bahas lepas.
Dan kemudian dia tekankan bahawasanya lutut tak ada masalah, letak ke bumi tak ada masalah, dua lutut. Dia tekankan pula tangan ni mestilah perut. Dia tak boleh gini dua-dua macam ni, tak sah, dia kena perut. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Dua. Kemudian kaki penting juga. Jari kaki itu perut dia. Kalau macam ni tak sah. Dia kena perut kena macam ni. Itulah. Salah satu, sini satu, sana satu. Mana-mana. Yang afdalnya 5-5. Boleh buat 5 lah. Cuma kalau satu pun okey. Sekurang-kurang. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Bukan yang hujung ni. Perut. Macam mana nak tahu perut jari tangan, macam mana nak tahu perut jari kaki? Ambil tepung, ambil bedak. Kita buat tepuk, buat gini. Yang mana ada kena bedak tu, itulah perut. Kaki pun sama. Pijak kaki. Pijak tepung ke, pijak bedak. Kemudian kita tengok kaki kita. Mana keliling yang kena bedak tu, kena tepung tu, itulah yang panggil perut. Cuma kalau bak kaki tak adalah tengah tu, kita ambil yang hujung lah. Macam mana tengah ni nak kena, nak sujud mana boleh. Yang hujung-hujung lah anak jari. Jadi bila mana-mana kena sikit pun memadai ketika sujud. Tapi ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat, lipat tu sunat. Lipat jari tu. Jadi kena hati-hati juga. Masa duduk di antara dua sujud, masa tahiyat, lipat tu, lipat jari kaki tu sunat. Kalau macam ni pun tak apa. Itu kalau duduk. Tapi kalau sujud, dia wajib. Okey, betul mazhab Syafi'i lah. Mazhab Maliki tak ada masalah. Mazhab Maliki, dia sunat aja 7 anggota. Jadi kalau lipat ke apa, tak ada masalah lah. Sah kalau mazhab Maliki. Ni cerita mazhab Syafi'i. Apa lagi dia bahas kat sini? Tangan, jari, kaki. Kemudian dia kata, dahi tu wajib tekan. Dahi tu wajib tekan ke bumi. Maksud tekan tu bukan tekan sungguh. Maksud tekan tu adalah kalaulah dia sujud atas sponge ke ataupun atas kapas, tetap juga dia akan sampai terus ke bawah. Terus ke bawah. Bawah terus. Dia bukan kalau kata sujud atas sponge tu, dia macam ada lagi macam ni, tak boleh yang tu. Dia kena rapat. Itu maksud tekan. Bukan mestinya kita tekan sungguh-sungguh, bukan. Cuma dan kita bahas sikit berkaitan dengan berat yang kita letak dekat 7 anggota tadi. Kalau ikut persen, kita punya berat berapa kilogram. Kita letak persen berat tu kat mana, yang kita yang terbaik, yang paling afdal adalah 10% berat tu dekat kaki, 2 kaki, dekat lutut 40, dekat tangan 10, dekat kepala 40. Itu adalah sujud para sahabat. Cuma boleh buat ke tak boleh buat tak tahulah. Yang susahnya kepala tu 40% tu. Berat tu yang susah sikit. Kat lutut tu nak letak macam mana berapa persen? Nak letak 70% pun boleh kat lutut. Sebab dia memang sedangnya berat tu. Jadi di kepala tu, kalau tak boleh buat 40, buat 30. Letak berat tu dekat kepala, dekat dahi tu. Jadi cara nak letak berat tu dekat dahi ataupun dekat kepala, dekat dahi tadi, dengan cara adalah kedepankan sikit. Masa sujud tu depan sikit. Bukan sujud macam ni. Sujud apa? Tak ada sujud depan sikit. Bila dia pergi depan sikit, peha dia tu akan ke depan sikit lah. Semualah akan ke depan. Bila ke depan sikit, belakang ni pun akan ke depan sikit, automatik berat tu akan pergi ke kepala. Dia terasa sini. Ni. Bukan sakit lah, terik dekat leher ni. Kalau rasa terik kat leher ni, maknanya sujud tu betul dah. Bukan betul, semua betul. Ini yang afdal, semua okey. Bukannya kata tak sah, bukan. Cuma yang terbaik kalau boleh buat 40% dekat lutut, 40% lagi dekat kepala, dekat dahi, kalau boleh. Maknanya kena depan sungguh lah, kena betul-betul. Kalau kita sujud ni, sah ni bagus, antara sah yang terbaik lah. Saya tengok sah ni. Sebab biasanya kalau surau, dia tak dapat sah macam ni. Macam mana boleh dapat kapet ni? Ni biasa dekat masjid-masjid besar lah. Masjid-masjid yang tak kisah banyak mana sah pun. Surau dia biasa bajet. Dia kecil sikit. 2,5 hasta je. Ini hampir-hampir dekat sikit lagi nak 3 hasta yang ni. Jadi cantik lah ni. Jadi kalau sujud tu, dahi tu memang betul-betul dekat lain-lain area tu. Cuma jangan kena kaki orang dah lah. Cantik dah. Bila kita buat gitu, mungkin dapat pergi 30 hingga 40% berat tu dekat kepala. Itu yang terbaik. Dia akan terasa habis terik sini, dekat leher, dekat belakang ni akan terik. Lepas tu kat perut akan keras.
keras. Itu yang terbaik. Tapi kalau kita sujud 2,5 sujud macam soh biasa kat Malaysia ni, macam tu, berat tu yang banyak pergi tu, dia akan banyak pergi kat lutut. Bila banyak pergi kat lutut, tangan tu biasa, tangan tak boleh banyak sangat pun, dia duduk main 10% je lah berat kat situ kan. Dekat kepala tu dia sangat kurang, kadang-kadang sampai 10-20% aja. Dekat kepala berat tu, macam seolah-olah macam letak aja. Itu itu adalah sujud orang perempuan. Sujud orang perempuan 20% ni kat kepala dia. Itu sujud orang perempuan. Jadi kalau kita lelaki buat cara lelaki lah. Saya dah sebut sebelum ni, para sahabat dia mengadu kat Nabi, perut dia keras, perut dia sakit. Sebab sujud banyak sangat dan lama sangat. Kita sujud tak sakit pun perut kita, tak terik pun, sakit tu maksud terik, tak pun. Sebab sujud kita tu kerana salah, pertama salah soft sama juga. Tapi kalau nak kata salah soft yang pendek ni, tak boleh juga. Sebab masa sembahyang sunat pun pendek juga tu buat. Kalau kata sebab soft, masa sembahyang fardu iyalah pendek sikit tu buat. Masa solat sunat kita akan nampak dia jauh, tapi tengok sama solat sunat solat fardu. Jadi bukan masalah soft lah, masalah kita sendiri lah sebenarnya. Kita sujud janji boleh sujud. Sah sujud macam mana pun janji tunjuk anggota. Kemudian sambung lagi. Dan meninggi tu. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan wajib menekankan dahinya kepada tempat sujudnya. Menekankan dahi itu maksud sebanyak mungkin, setinggi 40%, berat pergi kat kepala, dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Itu sujud adalah punggung tu kena tinggi daripada kepala. Kalau punggung dengan kepala sama rata tu tak nama sujud. Dia mestilah punggung tu lagi tinggi daripada kepala. Mungkin kita kat sini tak jadi. Dia boleh terjadi, mungkin ramai sangat orang semayang dekat tepi tangga, bukan tepi tangga lah, tangga. Bila nak sujud, kena tangga pertama, kedua atau ketiga tu. Boleh jadi sebab ramai sangat orang. Mungkin berlaku kat Mekah ke, berlaku kat masjid kita ramai sangat ke. Jadi bila semayang kat tangga tu, masa sujud tu, kalau tangga pertama rasanya okey lagi tak? Tangga kedua? Okey lagi kot? Punggung tinggi lagi kot? Tangga ketiga baru sama rasanya lah. Tak? Agak-agak. Yang penting, tak boleh sama punggung dengan kepala. Tak boleh, tak sah. Dia mesti punggung tinggi sikit pun tak apa dah. Tinggi sikit. Kalau semayang dekat bukit, macam tu lah, bukit macam tu, semayang kat situ. Okey, bila semayang macam tu, pastikan. Tu tengok. Punggung dengan kepala tadi. Kalau sama, nampak macam tu, tapi sebab dia semayang dekat bukit gini, jalan begini, tak boleh. Punggung mesti tinggi, walaupun sedikit. Lagi tinggi punggung daripada kepala, lagi bagus. Lagi afdal. Jadi, kenapa perlu tinggi? Kerana untuk sahkan semayang lah, itu namanya sujud. Tapi apa hikmahnya? Menandakan hinanya kita. Bila kita menghadap Allah, kita letak kepala kita yang paling mulia lebih rendah daripada tempat keluar najis. Itu masa sujud tu, barulah rasa hina. Kita tengok tempat keluar najis kat mana. Najis yang mana keluar-keluar, kita tak tengok pun najis tu. Kita terus flush cepat-cepat. Kalau boleh tak nak tengok pun najis tu tak? Ke kita tengok? Lepas keluar najis tengok, kali ni warna ni pula. Lepas tu warna ni tengok tu. Belek ada. Ambil lidi belek. Tak ada. Bila keluar najis tu, kalau boleh tak nak tengok, tu keluar kan. Makna hinanya najis tu. Kemudian ketika kita menghadap Allah, tempat keluar najis tu kita letak lebih tinggi daripada kepala kita. Kepala tu dia punya nisbahnya otak lah. Makna cerdik kita macam mana pun, kepala yang tempat simpan otak untuk kita berfikir ni, untuk kita merancang ni, bila kita menghadap Allah, kita letak, pertama letak dekat bumi, dekat tanah, dekat bumi, maknanya rendah. Hina dah kat situ. Kemudian kita tinggikan punggung lagi. Kalau tak tinggi punggung ketika sujud, tak sah semayang. Wajib tinggikan punggung. Tempat keluar najis yang kita geli-geli tu, kita letak tinggi daripada kepala kita. Dia panggil, hikmah dia, perancangan kita ni tak hebat mana pun. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang. Perancangan Allah terlebih sempurna. Jadi kalau katakanlah, kita cerdik dalam kepala ni, kita menega, kita apa cerdik ni, ketika menghadap Allah, letak lebih bawah daripada tempat keluar najis. Nak banding dengan perancangan Allah. Jadi ketika kita semayang, baru kita terasa rendah diri.
Terasa macam hina sangat dengan Allah. Sebab kita faham, kita letak tempat dia. Biasanya, yang boleh jadi belagak ni sebab ni. Yang boleh cakap besar ni, otak. Sebab dia rasa dia lebih, dia rasa dia pandai otak ni. Sebab tu dia boleh cakap lebih kurang orang, dia cakap besar apa semua. Sebab di sini. Kalau dia jenis tak boleh mikir, jenis slow sikit kan. Kan ada orang slow sikit, slow je. Orang cakap, orang lain dah gelak, baru dia gelak tu. Slow sikit. Dia biasanya tak cakap besar. Sebab dia tahu dia tu dah tak apa cerdik. Bukan tak apa cerdik tu maksudnya tu lah, dia tahu dia tu macam mana kemampuannya. Jadi dia tak ada, dia cakap baik dengan orang, dia tak ada sindir-sindir orang, tak ada. Sebab dia tahu kemampuan dia. Tapi orang yang cerdik ni, yang laju kepala ni, biasa dia orang ni. Pandai cakap, pandai fikir, pandai buat rancangan. Ni kepala. Tapi ketika sembahyang letak kat bawah. Tu. Itu dia punya hikmah tu. Jadi itu syarat dia, meninggikan punggung daripada kepala. Kalaulah dia solat dekat tangga, tak sah jika sama kepala dan punggung, ataupun punggung lagi rendah daripada kepala, tak sah. Sebab tu tak boleh. Kalau kita semayang atas kursi tu, ada entahlah, mungkin pelik lah sekarang ni. Dulu tak ada ni. Semayang atas kursi, okey lah satu hal. Kalau dia memang betul tak mampu semayang lah, nak macam mana kan. Walaupun afdal semayang kat bawah, duduk kat bawah, bukan duduk atas kursi. Tapi semayang atas kursi pun sah juga. Kemudian ada sekarang ni kursi tu, dia ada kat depan tu untuk sujud. Pelik. Maksudnya kalau dia semayang, lepas tu dia sujud gitu. Dia sujud atas. Macam kalau kursi tu ada yang untuk menulis tu kan. Ada kan kursi yang boleh buka tutup kan. Dia atas sikit. Dia atas sikit dia macam ni. Jadi masa nak rukuk, masa nak sujud macam ni. Ni ada. Apa benda? Yang pertama tak sah sujud tu dah. Tapi dia sujud je lah macam ni. Sebab dia memang tak mampu nak sujud dah. Kalau dia mampu sujud, dia tak sujud, tak sah semayang atas kursi dia. Dia tak mampu berdiri, dia dibenarkan duduk. Duduk ada 7 cara. Duduklah mana-mana 7 cara. Salah satu duduk yang dibenarkan adalah duduk atas kursi. Kenapa dibenarkan dia duduk atas kursi? Sebab dia tak mampu berdiri. Jika dia tak mampu berdiri, duduklah atas kursi. Bila dia duduk atas kursi, ketika nak sujud, dia wajib sujud kat bawah. Dia mana boleh buat isyarat macam tu? Kecuali dia memang tak boleh sujud. Barulah dia dapat 2 kemudahan, iaitu tak boleh berdiri, dia duduk. Dan tak boleh sujud, dia cuma sujud atas angin aja. Tapi orang kadang-kadang dia campur. Bila dia tak mampu berdiri, dia duduk. Bila dia dibenarkan duduk, dia kata automatik sujud pun atas angin je. Lain, 2 perkara yang berbeza. Kadang-kadang dia tak dibenarkan duduk kerana dia mampu berdiri. Tapi sujud boleh atas angin. Ada, saya jumpa orang macam tu. Dia tak mampu sujud, ada masalah sujud. Dia pening. Jadi dia tak mampu sujud, tapi berdiri dia boleh. Maka dia tak dibenarkan duduk sebab dia mampu berdiri. Ketika sujud, dia tak perlu sujud ke bawah sebab dia darurat, dia pening. Maka dia sujud atas angin aja. Faham sujud atas angin tu? Sujud isyarat lah. Ada orang yang dia tak mampu berdiri, maka dia dibenarkan duduk. Sebab yang dia tak mampu adalah berdiri, pening masa berdiri. Tapi sujud boleh. Maka dia wajib sujud kat bawah walaupun dia duduk atas kursi. Turun ke bawah. Tapi kalau dia tak mampu juga sujud, maknanya dia 2 lah. Dia ada 2 masalah lah. Tak mampu berdiri dan tak mampu sujud. Jangan gabung 2 ni. Jadi kalaulah kita faham macam tu, apabila seorang tu dia dah tak mampu untuk sujud, sujud ajalah atas angin, tak perlu ada papan. Tu pelik kenapa ada papan. Kalau kata letak, kan sujud kan letak dahi. Kalau lah dia kata gitu, sujud dia pun tak sah sebab punggung dia kat bawah, dahi dia kat atas, mana boleh gitu. Okay. Kemudian macam tu juga kalau sujud atas tangga. Dan kalau dia sujud atas orang, kalau dia sujud atas orang pun tak boleh. Ini pun berlaku kat tempat ramai orang. Bila ramai orang nak sujud tak boleh, penuh orang. Jadi kalau kata dia sujud, dia akan sujud atas belakang orang ke apa kan. Pastikan nak sujud atas belakang orang boleh. Nak sujud atas kaki orang boleh. Punggung orang semua boleh. No problem. Tapi pastikan punggung lebih tinggi. Punggung dia lebih tinggi daripada kepala. Punggung dia lebih tinggi daripada kepala. Kena gitu. Kadang-kadang contoh masa semayang kadang-kadang anak bergurau ke apa, dia baring depan semayang. Kita nak sujud pun payah. Boleh sujud atas dia? Boleh. Sah.
Sujud atas dia, atas perut dia. Dia seronok. Sujud atas dia. Boleh. Dengan syarat dia tak ada najis. Dia tak ada najis dekat zahir. Dalam pamper dia najis tak ada masalah. Jangan kena aje. Sebab dia bukan naik atas kita. Kita naik atas dia. Kalau dia naik atas kita baru tak sah. Kita tengah duduk, tak tahiyat, dia dalam pamper dia ada air kencing najis, dia duduk atas kita. Wajib tolak dengan segera. Kalau tak tolak, batal sembahyang kita. Itu kalau dia duduk atas kita. Dia panjat atas belakang. Dia bergayut macam tu, tak boleh. Tapi kalau kita duduk atas dia, walaupun dia ada najis kat dalam lah. Kalau ada najis kat badan dia, tak boleh lah kena najis kita. Ada kat najis, tak ada masalah. Jadi kalau katalah sujud atas orang, memang tak ada masalah. Pastikan punggung lagi tinggi daripada kepala. Sama lah juga, kalau ramai orang nanti, masa nak sembahyang, sujudlah atas orang. Tapi itulah, atas orang punggung memang tinggi. Sujud atas, mungkin atas kepala orang, atau belakang ni. Boleh jadi oh. Boleh jadi. Ketika semua pakak-pakak sujud ni, kita tak boleh nak sujud. Kita pun dah turun dah ni. Turun. Kita pun sujud atas ni. Atas di belakang dia. Atas kepala dia lah. Nampak macam mana bentuk kita? Tak tahulah jadi macam mana sujud, tak tahu. Boleh. Boleh. Cuma pelik lah. Dari segi boleh dibenarkan. Habis. Dan yang akmalnya, yang sempurna pula. Dan yang akmalnya, yang sempurnanya bahawa takbir bagi tunduk sujud. Takbir bagi tunduk sujud. Dengan tiada mengangkat dua tangannya. Ini pun penting juga. Kita baca simple je ayat dia. Tapi penuh dengan makna. Yang sempurna. Ini bukan sah batal ni. Ini yang sempurna. Bahawa takbir bagi tunduk sujud. Takbir itu Allahu Akbar ketika nak sujud daripada i'tidal. Nak sujud, sunat takbir. Okey? Dengan tiada mengangkat dua tangan. Tak ada angkat tangan. Kita kena perhati betul-betul. Maksudnya yang ada cuma takbir. Dalam sembahyang ni, dia ada takbir dekat bila sebut takbir dekat mulut Allahu Akbar lah. Takbir dan angkat tangan. Ada keadaan macam nak masuk sembahyang kan, Allah Akbar nak masuk sembahyang. Masa rakaat terlepas tahiyat awal tu nak naik rakaat ketiga, masa Allahu Akbar tu sekali dengan angkat tangan. Ada keadaan yang angkat tangan, ada keadaan yang bunyi aja Allahu Akbar tapi angkat tangan tak ada. Ada. Antaranya ni. Antara lain masa bila yang kadang-kadang ada keadaan yang Allahu Akbar pun tak ada, angkat tangan pun tak ada. Jadi kena tahu satu-satu. Masa bila angkat tangan pun tak ada, Allahu Akbar tak ada, tapi gerak. Biasanya macam mana? Kalau angkat tangan tak ada tapi Allahu Akbar ada ketika nak sujud. Bila ketika angkat tangan tak ada, Allahu Akbar ada. Yang lain, ketika nak sujud tilawah pagi Jumaat tu kalau baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Biasa ada tepek. Imam sini hafal. Wa hum la yastakbirun kan? Allahu Akbar tu kan? Ada Allahu Akbar, ada. Angkat tangan? Tak ada. Masa naik daripada tu? Nak tatajafa junubu anil madha tu? Tak ada juga angkat tangan. Kan ada kan? Nampak? Banyaklah keadaan nak cek, nak bahas satu-satu berjam lah. Cuma memang ada time yang ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan. Mana lagi? Ketika nak tambah rakaat, Imam salam, dia nak tambah, katalah sembahyang 4 rakaat lah. Sembahyang Isyak 4 rakaat. Dia langsung tak dapat rakaat. Dia Allahu Akbar terus duduk tahiyat. Lepas tu nanti Imam salam nak tambah 4 kan. Lepas Imam salam dia terus bangun. Allahu Akbar pun tak ada. Angkat tangan pun tak ada. Masa tu. Ataupun dia dapat 1 rakaat. Imam dah 3 dia baru masuk. Maknanya dapat 1 rakaat, nanti nak tambah 3. Masa Imam salam, dia nak tambah rakaat, Allahu Akbar pun tak ada, angkat tangan pun tak ada. Ketika dia dapat 2 rakaat, nak tambah lagi 2. Dia dapat 2 rakaat, nak tambah lagi 2. Imam salam nak tambah lagi 2. Bangun, Allahu Akbar ada, angkat tangan pun ada. Kena tahu satu-satu. Kita hantam aja ke? Dapat 3 rakaat, nak tambah 1. Masa nak lepas Imam salam nak naik tu, Allahu Akbar tak ada, angkat tangan pun tak ada. Apa ni lagi? Kalau nak kira banyak okey. Dan antaranya dia kata ketika nak turun sujud, ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan.
Tapi kalau kita perhati, bila dia kata tak ada angkat tangan, kita perhati ketika sami Allahu liman hamidah tu kan ada angkat tangan. Maka di sini kita kena bezakan masa bila angkat tangan sami Allahu liman hamidah dengan bila angkat tangan untuk sujud. Itu kata dia cakap simple aja, tapi maksud dia mendalam. Ketika ada orang dia angkat tangan sami Allahu liman hamidah tu dah angkat dah. Dah start angkat dah. Slow-slow lah. Sampai ke sini tu dia dah jatuh tangan dah. Hamidah tu tangan jatuh. Ada orang gitu. Ada orang sami Allahu liman hamidah baru angkat tangan. Mana satu yang betul? Yang betul adalah sami Allahu liman hamidah, hamidah tu jatuh tangan. Iaitu sami Allahu liman, ni tangan dah naik, start naik lah. Bajet lah naik, makin naik. Ni je masa tangan dah kat sini. Masa kat sini. Bila sami Allahu liman hamidah, tu apa lagi? Jatuh lah. Kesilapan adalah sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Dah gitu sami Allahu liman hamidah baru angkat. Cuma kalau dia nak lama sikit tu boleh, iaitu sami Allahu liman hamidah. Pastinya bila dia berdiri tu tangan dah kat sini. Nak lama sikit memang sunat pun. Ada sunat lama sikit, 1 saat 2 saat. Ada orang sami Allahu liman hamidah terus jatuh. Ada orang sami Allahu liman hamidah 1 saat kat situ. Ada orang sami Allahu liman hamidah lama sikit. Boleh. 3-3 sunat. Lama sikit pun sunat. Lama pun maksud 1-2 saat. Lama sikit kat situ. Cuma yang tak naknya bila dah berdiri dah sami Allahu liman hamidah baru angkat tangan. Maknanya dia mengangkat tangan ketika i'tidal. Sedangkan mengangkat tangan bukan ketika i'tidal. Mengangkat tangan tadi ketika bangun daripada rukuk. Kalau mengangkat tangan ketika i'tidal, ini jadi dia ni, dia kata ni. Apa ni? Dengan tiada mengangkat dua tangan. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah baru angkat tangan, seolah-olah kita nak sujud angkat tangan. Kita tak niat gitu, tapi itulah seolah-olah gitu. Maka dia kata tadi yang akmal, tak sempurna sembahyang. Sah-sah, cuma tak sempurna sembahyang. Jadi pastikan angkat tangan tu bila angkat kepada kepala lutut tu dah standby dah angkat. Bila berdiri je dah. Cuma kita pilihlah nak pilih apa. Dah terus jatuh, dah lama sikit, dah. Tuh. Mana-manalah. Boleh. Supaya dan lepas pada sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd ketika tangan bukan ada dekat atas, tangan dekat bawah. Jadi bila begitu kita dapat faham ketika sujud tadi tu tak ada baca apa-apalah. Maksud tak ada Allahu akbar lah. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah dah bangun dah. Sami Allahu dah bangun dah. Rabbana lakal hamd, masa angkat tangan tu Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Seolah-olah masa nak sujud tu angkat tangan. Dia tak bagi. Cuma tak sampai tahap batal. Cuma tidak sempurna sembahyang. Dan akmalnya, yang sempurnanya, bahawa takbir bagi tunduk sujud. Takbir Allahu akbar ketika tunduk sujud dengan tiada mengangkat dua tangan, tak angkat dua tangan. Jadi kita dapat faham ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ketika dalam perjalanan sami'allahu liman hamidah, ketika berdiri i'tidal Rabbana lakal hamd. Lepas pada tu Allahu akbar turun. Letak kat mana zikir pada tempatnya. Kalau tidak tak dapat pahala walaupun tak batal. Sami Allahu liman hamidah tak dapat pahala. Ulang boleh Sami Allahu liman hamidah tak dapat pahala. Tak batal tapi tak dapat pahala sebab bukan tempatnya. Sebab apa? Dia panggil tempat i'tidal, wirid dia, zikir ketika i'tidal adalah Rabbana lakal hamd, bukan sami Allahu liman hamidah. Bukan. Seumpama kita ketika duduk di antara dua sujud sepatutnya baca Rabbi fili warhamni, dia pergi baca subhana rabbil azim. Okey tak? Takkanlah berdosa kot baca wirid tu. Dia sujud dah subhana rabbil a'la. Masa sujud ni, lepas tu bangun Allahu akbar, lagi Rabbi fili warhamni wajburni, dia subhana rabbil azim wa bihamdi. Boleh tak? Bukan kata tak boleh dengan sebab batal. Tak batal buat gitu. Dapat pahala tak? Tak dapat. Bukan tempatnya subhana rabbil azim ketika rukuk, baca masa duduk di antara sujud. Kenapa? Samalah. Kenapa baca ketika berdiri tu sami Allah liman hamidah?
Berdiri baca Rabbana lakal hamd, sami Allahu hamidah dalam perjalanan. Jadi letakkan zikir pada tempatnya. Kalau tidak, tak dapat pahala. Okey? Habis. Kemudian, sama lagi. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Masa nak turun sujud tu, dua lututnya. Bila sebut dihantar, kemudian. Bila sebut ada kemudian, dengan maksud itu tertib dia. Itu tertib. Maksud tertibnya, masa turun tu, Allahu Akbar turun tu, mula-mula lutut. Sebab tu dia kata kemudian, summa. Bila sebut kemudian, dihantar dua lututnya. Kemudian, lutut sampai ke lantai dulu. Sampai ke bumi dulu. Kemudian, dua tapak tangannya. Lepas tu, dua tapak tangan sampai bumi. Menghunjur segala jarinya ke kiblat. Tu nanti kita bahas. Kemudian, menghantarkan dahi dan hidungnya. Itu dia punya tertib. Masa nak duduk tu, masa nak sujud tu, lutut, tangan, dahi. Lepas dahi hidung. Ataupun dahi dengan hidung sekali lah. Okay. Itu dia punya tertib. Itu adalah fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Turun sujud adalah dengan lutut, tangan, dahi. Bangun terbalik. Bangun nak berdiri. Nak berdiri ke rakaat seterusnya. Dahi, tangan, lutut. Kaki tu berdiri lah. Tu dia. Maksudnya, kalau mazhab Syafi'i, nak turun tu, lutut, tangan, dahi. Masa bangun, masa nak angkat bangun tu, dahi, tangan, lutut. Tu cara bangun dia. Cara dia. Itu mazhab Syafi'i. Dia berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki, dia kata sunat tangan dulu. Baru lutut. Maksudnya, masa turun tu, tangan, lutut, dahi. Tangan, lutut, dahi. Masa bangun, mazhab Maliki terbaliklah. Tangan, lutut, dahi, lutut, tangan. Terbalik balik. Itu mazhab Maliki. Susah nak bangun? Tak susah kot. Mazhab Syafi'i, itulah mazhab Syafi'i. Ada satu je keadaan yang mazhab Syafi'i angkat lutut dulu. Satu. Ketika nak bangun daripada dia, masa nak turun tu masih lagi betul. Masa nak turun tu, lutut, tangan, dahi. Masa nak bangun tu. Masa nak bangun, dahi, lutut, tangan. Ketika bangun daripada sujud tilawah. Yang pagi Jumaat tu lah. Masa sujud, masa nak bangun tu, masa sujud, nak sujud, wahum la yastakbirun. Turun, Allah tu, lutut, tangan, dahi. Masa nak bangun Allahu Akbar tu, tangan, masa dahi, lutut, tangan. Biasa buat. Tu kesempurnaan dia. Dahi, lutut, tangan. Jadi dia bangun tu, dia tak ada duduk kejap. Biasa kita masa nak bangun, kita ada duduk kejap. Dia panggil duduk istirahah. Ketika sujud biasa nak bangun ke rakaat seterusnya, dia duduk kejap. 1 saat, 2 saat macam tu kan. 1 saat lah lebih kurang. Yang ketika nak bangun daripada sujud tilawah tadi tu, tak ada. Jadi dia terus bangun gitu je. Jadi cara nak bangun, dahi, lutut, tangan. Dahi, lutut, tangan. Mazhab Maliki tak? Setiap kali nak semayang, setiap kali tak sujud, macam tu lah. Tangan, lutut, dahi. Masa nak bangun, dahi, lutut, tangan. Kenapa gitu Kenapa jadi beza gitu? Yang pertama, mazhab Syafi'i dia utamakan tertib. Mazhab Syafi'i ni tertib. Kalau kita tengok nak penuhkan sah pun berhenti, tak lebih 3 gerakan. Mazhab lain dia tak kira 3 gerakan ni. Dia main gerak aje. Selagi rupa tu rupa semayang, tak sah semayang dia. Walaupun dia bergerak tu lebih 3 gerakan besar. Janji rupa tu nampak macam semayang, mazhab lain sah. Mazhab Syafi'i, dia tak kira. Lebih 3 gerakan besar, berturut-turut, batal. Walaupun nampak rupa semayang sekalipun. Itu mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i, dia menjaga adab tu. Tertib tu. Dia jaga adab tu. Dia tak nak nampak. Dia nak bagi beza. Sembahyang dengan bukan sembahyang tu, dia nak bezakan. Itu mazhab Syafi'i. Jadi, kalau kita tengok, tertib kan. Masa nak sujud tu, lutut, lepas tu tangan, lepas tu dahi. Kan cantik tu kan. Masa letak pun sama tak? Mazhab Syafi'i. Cantik je letak atas pusat, bawah dada. Kalau letak bawah pusat macam mazhab Hanbali, nampak macam tak bawah pusat macam apa? Macam tak kemas.
Macam main-main, bukan main-main, macam tak kemas kan, letak bawah. Ada letak kita letak kat mana? Atas pusat, bawah dada. Kan cantik straight tu. Tu. Mazhab Syafi'i dia memang mementingkan perkara tu. Jadi bila nak turun tu cantik kan tu, lutut, tangan, kepala. Masa nak naik, kepala, tangan, lutut, kan cantik. Sedangkan mazhab Maliki, mazhab Ambali, cara bangun dia, cara turun dan bangun lain, dia bukan tengok kepada tertib ataupun cantik gerakan tu. Dia melihat kepada hina gerakan tu. Sebab kita menghadap Allah biar nampak hina. Masa nak semayang tu bukan macam ni. Bukan. Nampak hina. Macam mana? Macam orang takut. Macam tu juga masa nak turun, macam nampak lemah macam mana? Nampak hina dan lemah. Ketika nak turun tu, tangan dulu baru lutut. Rasa macam orang tua tu. Orang tua sujud gitu kan. Lemah. Lemah. Masa nak turun tu, tangan baru lutut. Masa nak bangun tu, lutut baru tangan. Dia memang terasa nampak macam lemah. Malah perbezaan mazhab pun kerana sebahagian ulama kata kerana mereka para sahabat melihat Nabi sembahyang waktu muda dan waktu Nabi dah berumur, dah nak wafat. Ketika penghujung hayat Nabi sembahyang, masa nak angkat tu, Nabi jatuh tangan dulu baru lutut. Itu sahabat tengok, maka sahabat riwayat dia kata Nabi sujud, masa sujud turun tangan dulu baru lutut. Dia tengok masa umur Nabi 60, 61, 62, 63. Sahabat yang lain, dia tengok Nabi sujud ketika muda. 40 lebih ke macam tu. 50 ke. Ketika tu Nabi sehat. Nabi turun, lutut, tangan, kepala. Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul. Bukannya tak betul, dua-betul. Cuma cara sahabat tengok. Tapi mazhab Syafi'i dia memilih tertib. Dia tetap menerima Nabi masa ketika sakit turun, tangan dulu baru lutut. Dia terima juga. Tapi kalau dia banding semua hujah-hujah, dia ambil lebih kepada tertib. Tu yang kata tadi. Mazhab lain dia tak ambil pada tertib. Dia kata ambil kepada hina. Kita menghadap Allah biar nampak hina. Jangan nampak belagak pula. Semua pangkat-pangkat kita, semua kita gantung kat pintu pagar luar sana. Macam mana besar kita punya menteri ke apa pun, semayang sama aja. Tak ada pelik pada orang. Duduk asing ke apa, tak ada, sama macam orang juga. Kerana semua pangkat kecerdikan, semua sangkut kat pintu pagar. Tak payah bawa masuk, jangan bawa masuk. Kerana nak menghadap Allah. Malah ada penerangan hadis yang mengatakan, Nabi kata, kalau nak sujud, jangan kamu turun sujud seperti duduk atau turunnya unta. Wah, tu masalah juga tu. Jangan kamu turun sujud seperti unta sujud atau unta nak duduk. Siapa pernah tengok unta tu nak duduk? Macam mana? Dia jatuh depan dulu. Kan? Tak pernah tengok. Lepas tu tonggeng kan tu kan? Tonggeng gitu, lepas tu baru kaki sebelah pula. Makna unta, dia ada 4 kaki. 2 kaki, dia jatuhkan dulu masa dia nak turun, masa nak duduk, kemudian baru kaki belakang. Okey, Nabi kata jangan kamu turun sujud macam unta. Sekarang ni, habis macam mana? Unta turun kaki dulu ke tangan dulu? Tangan dulu. Kalau tangan dulu. Okey. Kalau tangan dulu, itu cara pemikiran mazhab Maliki dengan mazhab Ambali. Mazhab Syafi'i tak fikir gitu. Sebab kata tangan dulu kan? Tangan dulu kan? Semua rasa dengan 4-5 orang kata tangan dulu. Okey, tak apa, kita terima. Inilah cara pemikiran mazhab Maliki dan mazhab Ambali. Sebab dia kata depan unta kat depan tu dia tangan dia. Dia mewakili tangan kat depan. Maka dia turun tangan dulu. Mazhab Syafi'i tak fikir gitu. Mazhab Syafi'i kata unta ada tangan ke? Tak ada. Jadi kalau unta tak ada tangan, dia turun apa dulu? Kaki depan. Kaki depan, kaki juga. Bila Nabi kata jangan kamu turun seperti turunnya unta, unta turun apa dulu? Kita tengok sisi mana. Kalau kita ambil bubur air separuh, kita tengok sisi mana? Separuh kosong ke separuh penuh? Kalau bubur separuh ni, separuh kosong ke separuh penuh? Dua-dua boleh ha? Tengok sisi mana nak tengok. Nak sisi air, maka separuh kosong, separuh penuh. Nak sisi cawan, separuh kosong. Dua-dua betul. Itu mazhab banyak tu. Bezanya kita faham, kita matang dalam bermazhab ataupun tidak, tu je. Sama-sama cara melihat aja.
Kalau kebanyakan orang melihat, kalau kata unta turun, unta duduk, dia akan anggap kaki dua kat depan tu sebagai tangan. Tapi mazhab Syafi'i dia straight, dia tak faham gitu. Dia kata unta mana ada tangan, maka unta turun kaki dulu. Turun kaki dulu. Ada mazhab yang mengatakan unta turun tangan dulu. Kalau kata unta turun tangan dulu, sebab depan, maka masa nak sembahyang tu, sebab kaki depan unta kan, dikira tangan. Masa nak turun tu, turun tangan dulu. Yang mengatakan unta turun tu kaki dulu, cuma kaki depan, maka nak sembahyang, turun lutut dulu. Dua-dua betul. Cara melihat sahaja. Malah yang ini yang paling setuju. Apa maksud jangan kamu turun sujud seperti turunnya unta tadi? Ini semua orang setuju. Iaitu yang dimaksudkan dengan unta turun adalah jangan buat sambil lewa. Buat sungguh-sungguh ketika daripada berdiri nak sujud. Itu semua setuju. Yang kata lutut dulu setuju, yang kata tangan dulu pun setuju. Jangan sambil lewa. Kan unta kalau kita tengok dia turun tu sambil lewa lah. Macam dia duduk tu macam. Lepas ni Google, YouTube, tengok YouTube. Macam mana unta duduk. Macam ni. Dia macam sambil lewa. Lepas tu kaki belakang. Jadi nak semayang biar semangat, jangan sambil lewa semayang. Itu maksud Nabi kata jangan kamu turun sujud macam turun unta. Yang tu semua setuju. Dalam strategi itu semua setuju. Kemudian dia kata, kemudian dihantarkan dua lutut, lepas dua lutut dua tapak tangan menghunjur segala jarinya ke kiblat. Ni saya dah sebut dah sebelum ni, straight. Masa tangan tu straight. Pada ketika rukuk, masa nak pegang kepala lutut, sunat jarak sejarak-jaraknya. Macam ni. Ketika sujud, rapat serapat-rapatnya. Ketika rukuk, jarak sejarak-jaraknya. Semampu yang boleh. Ketika takbir, angkat tangan, di antara jarak dan rapat. Gini. Ni. Antara tu. Jadi nampak berbeza tempat, berbeza tangan tu. Padahal lebih kurang sama je nak kira. Sami Allahu al-mahmidah gini tangan dia. Allahu akbar gini. Macam maksudnya tak perlu nak ejah apa. Angkat tangan tu dia dah jadi dah. Cukup lah. Tak payah perlu nak ejah, tak perlu. Angkat aja. Ni memang jadi terus. Itu ketika angkat tangan. Ketika nak rukuk kena ejaz. Sebab nak kena ni, pegang kepala lutut. Ejah lah maksudnya. Jangan letak aja. Cuma ini bukan sah batal, ini kesempurnaan. Ketika nak sujud kena adjust. Tak boleh main letak. Sebab nak rapat, maka kena buat rapat ni. Adjust. Okay. Kemudian masa sujud tu kedudukan tangan tu kat mana? Mazhab Syafi'i dekat bahu. Masa sujud tu kat bahu. Macam ni situ. Sujud. Mazhab lain dekat muka. Maksudnya kat sini. Bukan macam ni, kat muka. Jarak muka. Sini. Mazhab Syafi'i sini. Gitu lah. Ini benda kecil aja, tapi kesempurnaan kan ikut mazhab. Habis. Kemudian sambung lagi. Kemudian menghantarkan dahinya dan hidungnya pada hal terbuka. Ni sebut tadi. Tiada berlapik keduanya. Iaitu tak berlapik. Cuma kat sini dia cakap secara umum je dalam ni. Syekh Daud cakap secara umum je. Dia kata lepas lutut, tangan, lepas tu dahi, kepala, dahi. Dan dia kata dahi dan hidung. Dia pukul rata dahi dan hidung. Dan dia kata dahi dan hidung ni tak boleh berlapik. Sedangkan bukan gitu. Dia cakap secara umum aja ni. Sebenarnya yang tak boleh berlapik yang kita sebut tadi lah dahi. Tak boleh berlapik dengan pakaian kita. Boleh dengan yang lain boleh berlapik dengan pakaian kita yang tak boleh berlapik. Dahi. Hidung sunat tak berlapik. Hidung sunat tak berlapik. Kalau berlapik pun sah sembahyang. Dahi berlapik tak sah. Hidung berlapik tak sunat. Macam tu lah. Sunat hidung kena bumi, kena lantai. Sebab tu sembahyang pakai mask hukum makruh. Kalau bukan sebab penyakit ni saja. Kalau ada kerana tu bab lain. Hukum makruh. Ataupun perempuan pakai pordah sembahyang makruh. Sama lah juga. Kalau ada kerana, cerita lain lah. Kerana apa? Kerana masa ni orang lelaki nak tengok dia. Masa tu tutup lah. Sebab dia tak ada tutup. Kalau ada tutup rapat-rapat,
dalam masjid itu tutup rapat-rapat, perempuan pakai purdah sekalipun buka. Sebab makruh pakai. Kecuali kerana tadilah, kerana penyakit, tak makruh dah lah. Kerana dia problem, kerana dia sesama, takut orang menyakit, takut dia menjangkiti orang, takut orang menjangkiti dia, takut muka dia bertapung-tapung, orang tengok pelik pula. Mana tahu apa-apalah. Jika ada kerana, tak makruh lah. Ini kalau tak ada sebab, tutup muka, hukum makruh. Ketika berdiri, rukuk, sujud, lebih-lebih lagi ketika sujud, makruh. Kerana bila tutup, ketika sujud, hidung tak boleh kena lantai. Bila hidung tak boleh kena lantai, dalam keadaan bukan sebab apa-apa uzur, ukurnya makruh kerana sunat hidung kena lantai. Dahi wajib kena lantai, hidung sunat kena lantai. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi wajib kena lantai. Hidung. Mujur lah mazhab Maliki, mazhab Hanafi ni biasanya belah India, Pakistan tak. Memang jenis hidung mancung. Hidung terpenyek macam kita ni, puas kot kan. Letak macam ni, hidung tak kena. Letak hidung dahi macam tak berapa nak kena. Habis puas kita ganya. Nak macam mana? Nasib baiklah. Memang kena dah. Mazhab tu tersebar. Allah takdirkan mazhab tu tersebar memang cantik dah. Mazhab yang najis bukan sebahagian daripada syarat sah. Tempat tu tak berapa menjaga tentang najis sangat. Macam kat Afrika ke apa kan. Mereka kadang-kadang najis ni mereka tak peduli sangat. Masa semaya pun ada. Kebetulan mereka mazhab Maliki, kebetulan najis yang ada pada badan ketika sembahyang pada mazhab Maliki sah. Sah juga. Mazhab Syafi'i tak sah. Mazhab Syafi'i kebetulan tersebar tempat-tempat kita macam ni. Memang kalau kita tengok mazhab tu, kita rasa bukan mazhab tu tersebar secara tak sengaja. Tidak. Dia macam ada yang mengatur. Memang Allah lah atur. Kalau kita perhati. Memang kena. Mazhab ni kata ni, tapi memang sesuai dengan dia. Mazhab kita, kalau mazhab kita teruk, macam tak sesuai. Antaranya itulah, mazhab Hanafi ni, mazhab Maliki, memang geng-geng ni hidung mancung. Jadi tak ada masalah untuk wajib hidung kena bumi. Mazhab Syafi'i ni, hidung dia memang terpenyek sikit. Dan hidung pula tak wajib kena bumi. Memang cantik. Okey? Kemudian menghantar dahinya dan hidungnya padahal terbuka. Okey. Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal. Ini juga dalam kitab dah lama dah tulis. Kita je sama sekarang pelik-pelik. Tak tahulah ambil kat mana. Dalam kitab je kita lama dah. Merenggang dua kakinya kadar sejengkal. Kaki di antara kaki dengan kaki sejengkal. Paling banyak setengah riwayat kata 4 jari paling rapat. Jadi 4 jari macam ni, 4 jari. Okey. Dengan sejengkal. Sini. Sini. Mana sini? Ni. Jarak dia ketika berdiri. Bila kata ketika berdiri, jaraknya dari sini hingga sini, sejengkal 4 jari hingga sejengkal. Begitulah ketika rukuk, begitulah ketika sujud. Samalah 4 jari hingga sejengkal. Jarak dia tu. Mazhab lain-lain macam mazhab Ambali kan. Dia ketika sujud rapat. Kaki dia lain. Kita cantik dah. 4 hingga sejengkal ketika berdiri, rukuk dan sujud. Sama jarak dia. Dan yang saya kata pelik-pelik macam mana? Dia rapatkan kaki dengan kaki orang sebelah. Dia kata rapatkan soft, maka kaki dia rapat dengan orang sebelah. Tak ada. Ini bukan masalah batal. Ini masalah kesempurnaan mengikut mazhab. Nah, ni kata Allah buat ajalah, bukan batal pun, memanglah. Kita cerita kesempurnaan akmal. Jadi bila kita tempelkan kaki kita dengan kaki orang sebelah, dia jadi apa? Dua jengkal loh. Kekeng itu. Macam ni. Kalau tengok pun tak cantik dah. Sebab dia agak terkangkang sikit. Kalau tengok. Habis tu kena rapatkan soft. Rapatkan soft dengan maksud bau. Dengan maksud kalau kambing tak boleh lalu. Tu maksud rapatkan soft. Bukan mesti rapat betul. Cuma rapat betul pun boleh. Bukan kata tak boleh. Rapat dah ni. Kalau ramai sangat rapatkanlah. Kalau ada jarak tak salah pun. Cuma jarak jangan. Kalau kambing, anak kambing. Bukan kambing, anak kambing. Kalau anak kambing lalu, lepas. Tu je tak nak. Jadi kita boleh kata, adalah juga sejengkal macam besar sangat. Adalah, ada jarak. Cuma kalau ramai, kita rapatkanlah. Kalau tak ramai, tak ada masalah. Jarak-jarak sikit. Kaki dan bahu. Tak ada masalah. Maksud, dia salah faham maksud. Salah faham maksud rapat. Rapat mesti rapat sungguh.
Memanglah rapat tu rapat sungguh. Ya juga, itulah maksud rapat. Dan kalau macam ni pun nama rapat juga. Tu je nak beritahu. Jadi itu dari segi bau. Sama ada rapat sungguh, melekat, ataupun ada jarak. Tapi sejengkal tu bagi saya, sejengkal dah banyak sangat dah. Dia setengah jengkal tu boleh lagi. Kaki tak ada rapat-rapat dengan kaki sebelah. Tak ada. Payah nak sembahyang. Bukan gitu. Dia letak macam biasa je. Lebih kurang sejengkal lelaki. Perempuan 4 jari. Tak. Perempuan. Lelaki? Macam biasa. Jadi kadang-kadang dengan sebab rapat, nak ambil fadilat rapat kan soft, menyebabkan jadi tak khusyuk, tak selesa sembahyang. Orang lelaki kena ingat jenis orang yang body banyak ni, jenis abang sado ni, main body ni, ketika dia nak rapatkan soft, pastikan jarak sikit. Sebab bila dia buat gini, naik body tu, menyebabkan orang sebelah habis terkepit. Dia macam ni straight, macam ni sama. Tapi bila Allahu Akbar, dia nampak? Dia bukan straight, bukan macam ni. Macam ni. Allahu Akbar gini. Bukan macam ni. Bila macam ni kan ada tu, nampak sengit kan? Dia pula sado, naik lagi sebelah. Orang sebelah keding. Kan ganggu orang sebelah. Elok-elok nak dapat pahala soft, rapat soft, jadi makruh kerana ganggu orang sebelah. Kalaulah makruh sebab ganggu orang sebelah. Kalaulah sampai orang sebelah tu tak boleh, tak ada fikir benda lain selain kena fikir tangan, body dia ni, maka jadi haram pula kat situ. Tak ada orang sebelah tu, tak ada fikir lain. Bila nak habis sembahyang, bila lah dok kena siku dengan dia ni aja. Dok kena siku dengan orang sebelah ni. Selama dia sembahyang tak ada dia fikir lain selain dia fikir siku orang sebelah ni, maka haram jadinya. Tapi kalau ganggu sikit-sikit tu makruh. Jadi masa nak tu, kalau tahu body tu lebih, awal-awal lagi masa luruskan soft, tangan tu letak gini. Supaya orang tak rapat. Luruskan soft, tangan dah letak dah. Tak sembahyang lagi, tangan letak dah. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dah ada dah. Ini duduk straight. Serapat, Allahu Akbar, pergi sebelah orang. Hati-hati, benda kecil-kecil macam tu pun ganggu kadang-kadang. Ada orang sampai dia tengok, oh dia ni ada, aku nak sembahyang belah sana. Dia ni ada, aku nak sembahyang belah sana. Beberapa penyakit yang saya jumpa lah, beberapa penyakit yang orang lari daripada dia. Dia tak perasan pun. Pertama, orang lari daripada dia sebab dia baca kuat. Sampai kan dia baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, kuat. Orang sebelah ni tadi ihdinas siratal ke belum? Dia pula jadi pening orang sebelah. Dia perhati orang ni, dia lagi jauh. Jadi apa kita ni? Jadi macam orang tak suka duduk. Yang kedua, bau badan. Bau badan, tak pakai deodorant ke apa ke, menyebabkan orang lari juga. Yang ketiga tadi body terlebih body, dan dia tak peduli pun kat orang. Itu tak kira masa tahiyat lagi. Orang tu dah ujung dinding. Dia duduk sebelum. Dia power. Bila dia sengit macam tu, terkepit orang sebelah. Memang terpenyek, tak bernafas. Orang ni khas untuk orang badan besar. Badan-badan kecil, tak ada apa, dia boleh kecilkan badan. Yang besar-besar ni, jaga kat orang sama. Jadi boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Tengok kadar kacau orang, terkadar mana. Kadar. Jadi kaki sejengkal. Perempuan rapat 4 jari. 4 jari macam ni lah, lebih kurang kaki dia. Masa berdiri, rukuk, sujud semua macam ni. Kaki. Kalau perempuan. Kalau lelaki, lebih sikit. Boleh 4 hingga sejengkal. Itu ketika berdiri. Kadar kaki dia kata sejengkal. Itu maksimum lah. Dan merenggangkan 2 lengannya dan 2 lambungnya. Lengan, lambung. Macam ni lah. Macam ni. Masa sujud tu, disunatkan renggang. Ini apabila sama juga. Tengok keadaan. Ketika sembahyang seorang, ya, renggangkanlah ketiak lambung ni lah, ni. Ketika rukuk pun kembang, ketika sujud pun kembang. Tapi kita tengok keadaan. Ketika solat berjemaah, kalau kembang masuk kat celah orang-orang punya, jadi makruh, jadi haram pula. Kecilkan balik. Sebab ikut keadaan. Ini bukan sah batal, ini kesempurnaan. Jadi kena tengok keadaan lah. Jadi ketika sujud, kalau sembahyang sunat apa, kepak habis-habisan. Ni, ketika sembahyang dengan berjemaah, tengok jemaah tu rapat-rapat, kita pun kecilkan. Itu bagi orang lelaki. Itu bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, beza. Bagi orang perempuan, semua sembahyangnya semua kepit. Ketika rukuk kepit, ketika sujud kepit, sekepit yang boleh.
Ketika duduk di antara dua sujud, peha tu kepit. Ketika tahiyat kepit, macam duduk tawarruk, duduk tahiyat kepit. Ketika ketika sujud, dekatkan peha dengan perut. Orang perempuan, peha dengan perut dekatkan masa sujud tu. Jangan dekat bertepek, janganlah. Maksudnya dekatkan. Maksudnya kalau ini peha, masa sujud ni peha, bukan, ni perut, ni peha dia. Gini. Kalau ni kan, ni perut dia lah, perut nak masa sujud, peha duduk di sini. Rapat kan. Lelaki gini kan sebut tadi. Lelaki gini sujud ni. Jauhkan perut dengan peha. Tu lelaki. Sejauh lagi jauh lagi bagus. Sehingga terik, habis terik belakang, terik perut semua. Perempuan tak. Perempuan bukan macam ni, perempuan macam ni. Tapi jangan bertepek sangat. Ni sikit. Sebab perempuan memang kerja kepit aja. Ya memang pun kan. Kalau kita tengok orang-orang dulu kan, semua kepit-kepit, jalan kepit, duduk kepit. Semua orang perempuan gitu. Itu nak adab orang perempuan. Orang perempuan dulu kan, orang perempuan sekarang tak tahu lah. Saya tak kepit-kepit dah. Orang perempuan semua kepit. Duduk tu orang perempuan duduk elok-elok sikit. Kan, dia marah kan. Jangan duduk bersila pun tak bagi duduk dulu. Saya ingat lagi, ramai orang kena marah duduk bersila. Perempuan kena marah. Pak duduk bersila pun tak bagi. Dia kan duduk. Perempuan Melayu terakhir tu lah. Macam tu. Nak sebut apa, duduk bersimpuh kan namanya. Duduk bersimpuh. Tu lah. Semua kepit. Nak jaga tu. Nak jaga. Jaga pandangan orang lelaki. Jaga semua jaga. Perempuan. Perempuan ni dia jenis tersorok. Dia jenis disorok perempuan ni. Dia bukan ditunjuk. Dia disorok. Sebab tu dia bungkus. Istilahnya bungkus. Bungkus orang perempuan ni. Ketika nak kapan, nak tanam, sebelum tanam kapan ketika mati, berapa helai bungkus? Boleh lah cakap bungkus? Ke agak kasar? Dekat petani cakap bungkus ha? Tanam dia kata kambuh. Dah mandi lah? Mana dia cepat-cepat lah bungkus. Lepas bungkus kambuh. Dekat petani. Biasa je ayat dia. Sini kambus. Apa kau cakap kambus ni? Ke bumi. Bunyi ke bumi. Ke bumi tu bungkus. Kambuh lah tu. Macam kambuh anak ayam ni. Jadi masa nak kain kapan tu, 5 helai orang perempuan. Padahal nanti reput, kena makan cacing aja. Kenapa 5 helai? Tak membazir ke? Orang lelaki 3 helai, orang perempuan 5 helai. Walaupun mati, tetap disorok. Dengan masuk sorok, lebih sorok daripada lelaki. Lelaki nak sorok bentuk sikit-sikit. 3 helai masih lagi dapat bentuk siku, dapat bentuk lutut, nampak lagi. Tapi kalau perempuan 5 helai, kalau boleh tak nak nampak bentuk. Kalau mati pun nak sorok bentuk. Kalau hidup, kalau mati pun 5 helai pakai. Kalau mati pun 5 helai. Kalau hidup sepatutnya 15 helai. Stokinnya, itunya, nulah macam-macam lah. Apa? Inner kat dalam tu lah, itulah, inilah, pakai sinilah, pakai sini. Habis pakai semua. Sepatutnya. Sebab perempuan dia jenis, penciptaan dia jenis adalah sorok. Disorok. Bukan ditunjuk. Tu perempuan. Jadi kalau dalam sembahyang pun gitu lah. Apa yang ada kat semua kepit. Jangan tunjuk sikit lah. Kemudian seterusnya, kalau kata sujud, buat macam sujud anjing, hukum makruh. Sujud anjing apa? Yang tangan lutut letak macam tu. Semua letak. Dia kena angkat siku, angkat. Jangan tak angkat siku sebab makruh. Macam anjing. Dan mengangkat perut. Saya dah baca dah ni. Dan mengangkat perutnya dan 2 pahanya bagi lelaki. Mengangkat tu maksud menjarakkan, dah sebut dah tadi. Dan menghimpunkan keduanya, mendekatkan pada lain daripada lelaki. Selain daripada lelaki, rapatkan, dah sebut dah tadi. Selain daripada lelaki apa? Ada 2. Satu perempuan, satu lagi khunsa. Khunsa muskil. Khunsa ni pun sama. Nak sujud dia rapat. Yang mereka yang mempunyai 2 alat kelamin. Khunsa. Rapat. Perempuan pun rapat juga. Masa sujud tu. Lelaki jarakkan. Cuma dimaafkanlah bagi orang mengandung kan. Perempuan mengandung tu tak boleh rapat sangat. Macam mana? Sama juga bagi lelaki yang mengandung pun nak macam mana. Dan boroi-boroi ni pandai-pandai lah macam mana. Dimaafkanlah ketika sujud tu bagi yang ada masalah. Dimaafkan habis. Habislah kita bab sujud secara terperinci. Memanglah sekadar nak belajar rukun, boleh je belajar rukun. Sekejap je nak belajar rukun. Rukun sembahyang ada 13. Niat, takbir, berdiri. Okay. Fatihah, rukuk. I'tidal, sujud,
Lepas tu duduk atas sujud, sujud balik. Lepas tu kalau tengok rakaat berapa rakaat lah. Lepas tu tahiyat, duduk tahiyat, lepas tu bacaan tahiyat, lepas tu selawat, lepas tu salam. Lepas tu salam. Itu ikut tertib. Habis. Tapi sujud macam mana yang sempurna, sujud macam mana yang sekurang-kurang, rukuk macam mana yang sekurang-kurang, itu yang kita bahas lama tu. Kalau setakat nak belajar macam tu, seminit selesai. Kalau setakat nak tahu sujud, sujud je lah macam mana pun. Masuk yang ke-8. Masuk habislah yang ke-8 akan datang. Yang ke-8 apa? Duduk antara dua sujud. Ni senang ni, pendek ni. Duduk di antara dua sujud. Dan kita akan bahas akan datang juga. Baca tasyahud akhir sekali. Sebab dia pendek duduk antara sujud ni. Yang ke-8, berhenti dekat yang ke-8. Okey, kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.